Jadi dalam wuduk ni ada perkara wajib, fardu, ada yang sunat dan ada yang makruh. Kata pengarang, wa yukrahu fil wudu'i al-umur taliyah. Dimakruhkan pada wuduk perkara-perkara yang berikut. Pertama, al-israfu fil ma'i. Israf ni apa? Melampau pada penggunaan air. Itu makruh. Wat taqtiru fih. Taktir ni makna sedikit sangat, sedikit mengurangkan pada air pun makruh. Jadi jangan kurang daripada satu cupok. Daripada satu cupok, satu muk. Satu muk makna air sebanyak 2 belah tangan ni. Ini satu muk. Air sebanyak ni. Atau kita kata botol air mineral yang sederhana tu botol air mineral sederhana tu. Jangan kurang sikit sangat. Jangan sikit sangat dan jangan melampau. Li'anna dzalika khilafus sunnah. Kerana demikian itu menyalahi sunnah. Baik. Yang kedua, terus masuk pada yang kedua, taqdimul yadil yusra 'alal yumna. Mendahulukan tangan kiri di atas tangan kanan. Ini makruh. Kita basuh kiri dulu, kemudian baru kita basuh yang kanan. Baik, yang mana dekat anggota apa yang kena kanan dulu? Anggota apa? Tangan, lagi kaki. Kemudian telinga je tak? Telinga tak. Telinga dia basuh sekaligus. Tangan tu basuhan tangan sampai siku. Ada pun basuhan tangan pada mula-mula basuhan sunat tu. Basuhan tangan, tapak tangan tu sunat sekaligus. Bukan basuh tapak tangan kanan dulu, kemudian kiri, tak. Basuh sekaligus. Yang ketiga, at-tanshifu bimandilin. Mengelak dengan sapu tangan. Mandil ni sapu tangan, kain ikutlah. Jadi makruh kita lap kesan air wuduk. Illa li'udhrin, kecuali kerana uzur. Kabardin syadid, seperti sangat sejuk. Au harrin, atau sangat panas. Yu'zi, yang menyakitkan. Jadi hukum mengelak dan mengesak air wuduk ni makruh. Sebab apa makruh? Sebab apa makruh? Apa sebab? Sebab apa? Sebab apa kita disunatkan jangan kesak? Tunjuk orang pula. Apa? Sebab apa? Apa sebab? Ada jawapan tak? Apa sebab? Apa sebab? Cepat. Teka. Cuba, tak tahu teka tak apa. Sebab apa? Umat Nabi dibangkitkan pada kiamat dengan cahaya. Sebab kesan wuduk. Kesan wuduk. Lepas tu dah ambil wuduk dah, memanglah makna kawasan tu bercahaya. Tapi kenapa disuruh kita jangan lap? Sebab apa? Lepas tu kita apa dosa, kita lap dosa lagi bagus kan? Kita lap dosa daripada mana lagi bagus. Sebab apa? Sebab dia kesan ibadah. Kesan ibadah. Jadi kita seakan-akan menghilangkan kesan ibadat. Jadi itu makruhnya, macam menggosok gigi bagi orang berpuasa selepas zuhur. Kerana bau mulut itu kesan ibadat puasa kan. Jadi sebab tu makruh. Seperti mana haram membasuh darah orang mati syahid dan menukar kain kafan dia. Sebab apa? Sebab darah orang syahid tu ibadat kan.
Jadi itu haram sebab orang lain tukar lah. Jadi dalam masalah ni hukumnya makruh kita mengesap air wuduk, kerana air wuduk tu kesan ibadat pada badan lah, pada badan. Kalau awak tumpah tak masalah tu, kecuali kerana mudarat, bahaya. Contohnya cakip tak, kalau kita tak lap jadi penyakit panas. Contohnya tahu panas. Jadi kalau contoh badan kita ni tak sesuai contohnya, ataupun sejuk sangat, maka kalau gitu tak apa lah. Yang keempat, darbul wajhi bil ma', memukul muka dengan air. Macam mana? Macam mana muka-muka air? Cuba. Macam mana? Biasa buat tak? Biasa. Ada pernah buat. Ambil dia, tidak gosok, dia ambil air. Macam iklan Fair and Lovely pula. Ni bukan nak basuh muka kan? Bukan nak buat facial ke apa ni. Ni kita gosok. Sebab apa? Yunafi takrim, menafikan kemuliaan muka. Jadi patut kita gosok lah elok-elok, jangan kita tamparkan air kat muka. Yang kelima, az-ziyadatu ala thalathin yaqinan, menambah di atas 3 yang telah yakin. Bil ghasli, dengan basuh, au fil mashi, ataupun pada sapu. Kalau anggota yang basuh, kalau anggota sapu. Dah confirm 3, kita pergi tambah yang keempat ataupun seterusnya, maka hukumnya makruh. Makruh itu kalau air kita punya kalau air tu kita punya. Kalau air sabil, air orang, air masjid, kita haram haram. Basuhan yang lebih pada 3 hukumnya haram. Tak boleh sebab air tersebut air milik ramai. Kita telah menggunakan lebih daripada apa yang dituntut oleh syarak. Boleh? Okey. Ingat tu, jadi kita nak pergi guna air apa lagi? Air kat masjid. Jadi hati-hatilah. Sebab air tu bukan kita bayar. Air sabilillah, air milik ramai. Air yang mana orang lain tolong bayar kan, kalau orang lain bayar. Maka kita janganlah ambil lebih pada keperluan kita. Lebih pada 3 tu dikira haram kalau air sabil. Kalau air yang milik umum, makruh kalau air milik kita. Yang keenam, al-isti'anatu biman yaghsilu lahu a'dha'an min ghairi udhrin, minta tolong dengan orang yang membasuhkan baginya anggota tanpa ada uzur. Kita minta tolong orang basuh. Basuh, ambil air semayang kita. Okey, basuh muka aku sikit, basuh tangan aku sikit. Tak boleh lah, kecuali uzur. Kita sakit ke, kita tak boleh gerak, tu tak apalah. Tapi kalau sihat, hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab ada bentuk takabur di situ. Yang ketujuh, al-mubalaghah fil madati wal istinsyaq, melampau pada berkomo-komo dan masuk air hidung lis-saimi, bagi orang yang puasa. Tu makruh. Sebab apa? Sebab dia bimbang, khasyata an yasbiqahu al-ma'u, bimbang takut mendahului akannya oleh air masuk ila halqihi, ke rongga halqumnya, fayufsidu saumahu, maka akan rosaklah puasanya. Okey, habis itu. Seterusnya ada nak tanya tak makruh ni, perkara makruh. Jadi kesimpulannya, kalau meninggalkan yang sunat dalam masalah inilah, kebanyakannya membawa kepada hukum makruh. Tidak meniga, contohnya kita basuh sekali, tidak sebut sini kan, basuh sekali, basuh 2 kali, hukumnya makruh. Seterusnya, nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Yantaqidul wudu'u bi 5 asya'a, terbatal wudu dengan 5 perkara. Pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilain, setiap yang keluar daripada salah satu 2 jalan. Min baulin, air kencing, au ghaitin, tahi, au damin, darah, au rihin, ataupun angin. Kentut, keluar angin, batal juga. Okay. Yang seterusnya, yang kedua,
Jadi yang keluar tu tak kira bersih tak bersih kalau keluar tadi najis kan, kalau keluar apa? Keluar batu contohnya. Keluar batu. Berak-berak tu beg emas. Atau kencing tu beg batu karang siapa nak. Macam mana nak buat? Batal tak wuduk? Batal. Dah bersih kan? Contoh tak ada kotor langsung. Ya, tapi dia batal dengan keluar. Wajib istinja tak? Kalau dia tidak mencemari jalan, dia tidak ada basuh, tak wajib istinja Tak wajib istinja. Istinja tu kalau dia ada kotor, ada basuh yang mencemari tempat keluar. Kalau katalah keluar kering tak? Keluar apa ni? Duit shilling. Duit shilling keluar. Lepas tu tak ada kesan-kesan apa. Kita buang air, keting bunyi. Sama tak? Bunyi. Tengok ada duit. Boleh buat belanja makan lagi tak? Jadi katakanlah bersih, keluar tu bersih. Tak wajib istinja Sunat aja istinja. Yang kedua, an-naumu ghairul mumakkini. Tidur yang tidak tetap. Apa makna tidur tidak tetap? Tidur buas. Apa? Tidur tak. Apa makna tidur tidak tetap? Tidak tetap papan punggung. Pungkok. Orang Kedah sebut pungkok tak? Betul tak? Tak tetap papan punggung. Wa tamakkunu, apa makna tetap itu? Ayyakuna jalisan, bahawa seorang itu duduk. Wa maq'adatuhu multasiqatun bil ardi, dan tempat duduknya itu melekat pada tanah. Melekat ni makna tampak pada tanah lah. Okey. Wa ghairu tamakkun, dan tidak tetap tu ayyakuna hunaka tajafin, ada di sana ruang, baina maq'adatihi, antara tempat duduknya iaitu punggungnya, wal ardi, dan antara tanah. Baik. Jadi duduk macam mana yang dikira duduk tetap papan punggung ni? Duduk macam mana? Duduk macam ni. Duduk macam ni tetap papan punggung, duduk atas kursi ni. Lagi duduk bersela bagi orang yang badan sederhana lah. Kalau badan kurus, contohnya punggungnya tak ada daging, ada tulang je. Hak tu bahaya sikit. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh menutup ruang angin tu. Nampak apa lagi? Duduk macam mana? Kalau duduk tidur menyandar gitu kan. Itu kalau angkat kaki, duduk angkat kaki, duduk ihtibat contohnya, itu batal juga. Sebab apa? Sebab terangkat dan boleh ada keluar angin. Contoh tak batal lagi, duduk apa? Duduk atas motosikal. Duduk atas motosikal. Sebab apa? Sebab kalau nak ketuk macam mana? Kalau duduk atas motosikal nak ketuk mana? Tanya orang lelaki, awak mana? Berhenti saya minyak? Awak ada lesen Melaka dah? Kalau nak buang angin dekat apa ni, ada tengah naik motosikal, macam mana? Ke tak ada ke naik basikal belaka ni? Awak macam mana kalau nak buang angin tengah naik motor? Biasa awak macam mana? Belakang awak kat mana? Kan tak ada motor Orang perempuan awak macam mana? Kami tak kentuk ustaz. Awak macam mana biasa? Sengit? Awak sengit motor sengit Rempit lah seronok. Sebab punggung tak kata. Punggung tak kata, tak ada masalah. Dia dapat ada acceleration tambahan. Dia menghalang angin dan membuat angin. Jadi semakin ke depan waktu laju orang buat gitu laju. Betul tak? Jadi
Sebab apa? Sebab papan punggung lekat pada cushion, maka dia tak ada jalan untuk keluar. Kalau tidur dalam keadaan tu tidak batal wudu. Ada pun tidur dalam keadaan tidur biasa, tidur kalau tidur mentang macam ni miarak semua, itu biasanya ada ruang kosong. Jadi kalau tidur gitu batal wudu. Ingat kalau tertidur gitu, awak nak bangun ambil wuduk semula. Jangan pandai-pandai, jangan saja-saja tak nak ambil wuduk pergi semayang terus. Tak ada air semayang tu, batal tu. Jadi yang berlaku masa khutbah Jumaat, orang lelaki pergi khutbah, dia tidur tak? Siapa tak pernah tidur sini? Tak pernah tidur? Tipu tak pernah tidur. Tidur masa khutbah. Tidur masa khutbah, kena tengok dia duduk macam mana. Kalau dia duduk macam tak duduk sela, duduk tu, kalau tidur begitu, bangun nanti boleh terus semayang lah. Kecuali orang beritahu satu masjid khabar, mu ketuk tadi. Tengah khutbah, Tok Khatib ingat ke Tok Khatib ketuk apa nama ni, tongkat. Rupanya ada orang ketuk kat bawah. Kecuali kalau gitu, maka hukumnya kena ambil air semayang lah. Kalau tidak, biasanya duduk bersila ni papan punggung tetap pada tanah, maka tidak membatalkan wudu. Okey. Ini batal wudu kecuali Nabi lah. Nabi tidur macam mana pun tak batal wudu, sebab Nabi hati dia tak tidur. Hati Nabi tidak tidur. Seterusnya yang ketiga, zawalul aqli, hilang akal, bisukrin dengan mabuk, au irma'in ataupun pengsan, au maradin ataupun sakit. Mari gila, mari pengsan, hukumnya batal wudu. Walaupun masa gila dia tidak kentut, dia tidak buat batal wudu pun, dengan sebab hilang akal tu dia dah kira gila. Dah dikira batal wudu. Okey. Baik. Yang keempat, lamsu rajuli zaujatahu awil mar'atal ajnabiyah, menyentuh lelaki akan isterinya atau perempuan ajnabiyah min ghairi hailin, tanpa ada lapik. Ni dalam mazhab Syafi'i batal sebab Allah Ta'ala sebut aula mastumun nisa. Maka Imam Syafi'i memahamkan lamastum dengan makna lamastum, sentuh. Maka lelaki yang menyentuh isterinya batal wudu. Dia sentuh orang perempuan ajnabiyah yang boleh kahwin, batal wudu. Sentuh mak batal tak? Sentuh kakak batal tak? Sebab apa? Tak boleh kahwin. Dah sentuh isteri batal. Sebab apa? Sebab boleh kahwin. Sebab tu batal. Isteri tu boleh kahwin kan? Fa innahu yantaqidu wudu'uhu wa wudu'uha. Kalau bersentuh ni batal dua-dua belah. Pihak yang menyentuh pun batal, pihak yang disentuh pun batal. Dua-dua orang batal. Siapa itu ajnabiyah? Hiya kullu imra'atin yahillu lahu zawaju biha. Setiap perempuan yang boleh halal nikah dengan dia, itu ajnabiyah. Yang kelima, jadi jelas masalah setuh ni, soal setuh jelas. Maka dah dekat masa dekat haji tu, itu kita taklid lah pandangan yang kata tak batal tu, sebab kerana kita masyakkah, kesusahan. Itu tak apalah. Tapi pada dalam mazhab kita hukumnya batal wudu. Yang kelima, masul farji min nafsihi au min ghairihi, menyentuh faraj daripada dirinya atau orang lain. Kemaluan faraj ni maksudnya kemaluan depan dan juga belakang, sama ada dia punya atau orang punya. Kubulan au duburan, belah depan atau belah belakang. Bibaltinil kafi, dengan perut tampak tangan. Wal asabi'i, dan perut jari-jari. Min ghairi hailin, tanpa ada lapik, tanpa ada lapik. Okey, baik.
Yang ni sentuh kemaluan. Jadi ada beza antara dua perkara tu. Lamsun dengan masun. Lamsun, masun. Apa beza dia lamsun dengan masun ni? Beza ada lam satu. Apa beza dia segi makna dia? Lamsun dengan masun. Apa beza dia? Siapa nak jawab? Beza lamsun dengan masun. Sila. Ada nak jawab tak? Lamsun dengan masun apa beza? Tak tahu? Apa beza dia? Lamsun dengan masun. Masun ialah masun apa dia masun? Masun sentuh apa? Masun sentuh apa? Sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan. Okey. Kalau lamsun lamsun ada lam. Sentuh orang yang berlainan jantina. Sentuh orang berlainan jantina. Baik ini beza dia. Ada berapa? 8 perbezaan antara masun dengan lamsun. Baik. Kita baca sikit Masun ni apa dia ni? Sentuh kemaluan, al-farj. Lamsun sentuh ajnabiyah, perempuan. Baik. Apa beza? Pertama, yantaqidul masu dunal mamsus. Kalau sentuh kemaluan, orang yang sentuh itu batal wuduk, tidak yang disentuh. Dah itu kita suruh orang sentuh sentuh. Orang kata aku dah batal wuduk, mu batal seorang. Haram lah. Dah haram lah. Jangan pula kita suruh orang sentuh benda sentuh. Tapi yang batal orang yang menyentuh. Orang yang disentuh tidak batal. Kemaluan. Mok basuh kemaluan bayi. Lepas tu wuduk siapa batal? Wuduk baby? Baby ambil wuduk ke? Dah. Okay. Jadi yang menyentuh tu batal, yang disentuh tak batal. Baik. Al-lamsu sentuh laki perempuan, dua-dua batal. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, tandalah ni tak ada dalam buku awak ni. Ni dalam Takrirat Sadidah, buku silibus soal sebelum ni Yang kedua, khasun bi batnir rahah wa butunil asabi'. Khusus dengan tapak tangan dan perut jari. Itu kalau sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan khusus dengan tapak tangan ni je. Dan juga perut-perut jari. Perut-perut jari. Perut-perut jari. Belakang ni tak batal. Kalau kita sentuh dengan belakang. Tak. Kita sentuh kemaluan dengan belakang. Kita malah kita nak istinja. Tak. Nak istinja, nak ambil semayang, nak semayang zuhur lagi, nak istinja. Kita risaulah. Takut apa? Risau takut sentuh dengan ni batal wuduk kan. Kita pun istinja dengan belakang tangan. Boleh tak? Apa hukum istinja dengan belakang tangan?
Pegang, kita tak pegang dengan tangan ni, kita pegang belakang tangan. Macam mana? Batal tak wuduk? Wuduk batal tak? Ha? Guna belakang tangan batal tak? Makruh. Ikut suka je awak ni. Batal tak? Berapa batal? Ha? Sebab dia buang air kecil. Dia dah buang air, batal lah wuduk dia. Walaupun dia istinja dia tak pegang pun, dia guna belakang tangan pun, batal lah wuduk dia sebab dia telah buang air tadi. Katakanlah dia ambil wuduk, lepas dia istinja, lepas dia buang air, dia ambil wuduk. Lepas dia buang air, dia ambil wuduk. Lepas tu baru dia istinja, tanpa guna perut tangan, tapak tangan, dia guna belakang tangan. Okey, sah tak wuduk dia? Faham tak ni? Awak pergi kencing. Lepas awak kencing, awak tak basuh lagi. Awak tak basuh lagi. Lepas tu awak pun ambil wuduk. Lepas ambil wuduk baru nak basuh. Awak basuh tak basuh dengan guna pegang dengan tapak tangan, guna belakang tangan. Nak semayang, sah tak semayang dia? Ada? Tak sah? Siapa kata sah? Sah tak? Tak sah belaka, setuju? Orang lelaki, sah tak? Jawapannya sah. Jawapannya sah. Jawapannya sah. Sebab apa? Ini kerja rumah. Sila cari sebab kenapa sah. Ada dah jawapan? Tak ada jawapan lagi? Tak ada, balik send dalam, kongsi dalam Telegram. Sah ke tidak sah dan kenapa? Okey. Yang kedua, sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Kalau basuh najis baby, guna belakang tapak tangan. Ataupun guna siku. Tak. Guna siku ke guna kaki ke, tak kira lah. Hukumnya tidak batal wuduk. Tetapi kalau sentuh laki perempuan yang taqidu bilamsi jami'il basyarati, batal dengan sentuh segala kulit. Kalau kita sentuh laki perempuan dengan kulit, batal. Tapi kalau kita sentuh rambut, tak apa. Tak apa tu mana tak batal lah. Bukan tak apa. Kalau tak apa kan lagi saya nak sentuh rambut you. Boleh I sentuh rambut you sikit? Tak boleh. Haram Tapi kalau sentuh rambut tak batal. Dari segi haram jugalah. Yang ketiga, alla yushtaratu ikhtilaful jinsi. Tidak disyaratkan berlainan jenis kalau sentuh kemaluan. Tak mesti berlainan jenis. Sentuh jenis sama pun tak apa, kemaluan. Sentuh orang sendiri pun batal kan? Tapi kalau sentuh laki perempuan disyaratkan berlainan jenis. Baik, awak sentuh khunsa. Nak mana tu? Sentuh khunsa. Batal tak batal? Kena tak khunsa ni? Ada dalam ni? Apa dia? Sentuh khunsa. Khunsa tu apa khunsa? Ada kedua-dua alat, laki dan perempuan. Bukan maknya. Maknya tu kan khunsa, tu dia buat je, buat lembut. Bukan trans. Trans tahu trans? Bukan transfat. Tu transgender ni. Waktu dia tukar jantina, tapi dia tetap hukum asal dia. Jadi
syarat kalau bersentuh laki perempuan ni mesti berlainan jantina, dengan yakin. Jadi orang sentuh tu mesti perempuan. Tapi kalau kita tak yakin ni laki puang tak atas. Dia khusal lah, maksudnya bukan kita tak yakin dia ni orang lelaki muka macam perempuan, bukan. Bukan gitu. Baik, khusal sentuh khusal batal tak? Khusal sentuh khusal. Jawapannya tak batal juga, sebab kita tak tahu siapa lelaki siapa perempuan, atau kedua-duanya lelaki atau kedua-duanya perempuan. Okay. Baik. Yang ketiga, la yushtaratu bulughu haddi syahwah. Kalau sentuh kemaluan ni tidak disyaratkan sampai had syahwah. Budak kecil pun kalau kita sentuh batal untuk kita. Tapi kalau sentuh laki perempuan, yushtaratu bulughu haddi syahwah, disyaratkan sampai had perempuan atau lelaki yang telah ada syahwah. Budak tu pada kebiasaan telah ada syahwah ataupun boleh disyahwati. Mana ni? Kita tengok ni Okey. Syarat tu kedua-dua tadi mesti sampai had syahwah. Sekira-kira kalau orang yang ada fitrah yang betul tengok orang tadi mengatakan ni ada syahwah lah, ada syahwah maksudnya budak ni bukan budak kecil dah. Maknanya kalau budak tadika, budak kindergarten, tu kalau kita sentuh tak batal walaupun lain jantina. Sebab apa? Umur macam tu orang tak ada syahwat dah. Tubuh pun kecil lagi, tak ada lagi makna kesan-kesan, tidak ada pembesaran lagi. Contoh sekolah-sekolah rendah tahap 1 contohnya. Tapi kalau dah dewasa, dah besar, tahap 2 ke, darjah 3, darjah 4, badan dia makna dah ada bentuk mana orang tengok akan boleh bersyahwat kalau tengoklah. Pada fitrah makna orang macam ni dikira orang dah ada syahwat. Kalau orang tengok pun bolehlah orang nak buat, contohnya isteri dan seumpamanya. Maka kalau sentuhan itu berlaku, maka batal wudu yang disentuh dan yang menyentuh. Faham tak ni? Hak syahwat ni, faham tak ni? Sebab ada orang tanya, dia kata saya sentuh boleh tak? Dia mengajar cikgu kafar kan, cikgu kafar, nanti belajar ajar kafar ke apa kan, dia sentuh budak-budak tu macam mana? Wudu batal tak? Dia tengoklah budak tu besar mana. Kalau masih kecil, tahap kecil, tak tahu apa pula. Lepas tu makna kalau pada kebiasaan orang tak ada syahwat pun tengok ke dia, tak ada syahwat tengok ke dia, maka sentuh dia tak batal. Boleh? Okay. Tak ada syahwat tu bukan makna awak tengok orang tak ada syahwat, bukan. Dia kata pada kebiasaan fitrah orang biasa. Okay. Yang keenam, la yushtaratu adamul mahramiyah, tidak disyaratkan ketiadaan mahram. Sentuh kemaluan, ibu basuh najis anak dia ke, ya, ada mahram pun batal juga. Berbeza dengan bersentuh laki perempuan, disyaratkan jangan ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram jadi tak batal lah. Yang keenam, al-udwul munfasilu yanqudu in baqiya ismuhu, anggota yang terpisah membatalkan wuduk kalau masih kekal namanya, masih dinamakan tu. Mak merempik tiba-tiba terlalu belanggar, terpotong alat kemaluan dia, terbang jatuh kat sebelah awak, jatuh sebelah awak. Jadi apa hukum sentuh? Batal ke tak? Tak. Jadi kalau masih kekal nama dia, makna nampak betul kemaluan lagi, maka sentuh batal walaupun cabut, walaupun telah terputus. Tak. Tapi kalau dah tak dipanggil dah, contohnya
Tercabut, mari lori giling, lenyek dia. Jadi kulit sekeping kan. Jadi kulit sekeping, hilang nama kemaluan tu hilang. Kalau gitu dah batal lah. Okay. Tu jaga-jaga ni orang lelaki ni. Bawa motor jaga-jaga ni, kemalangan jalan raya ni. Pakai spender besi. Okey. Seterusnya, sentuh laki perempuan pula. La yushtaratu baqa'ul ismi 'inda Ibn Hajar. Ni ada khilaf lah. Ibn Hajar kata tidak disyaratkan kekal nama lagi. Contohlah kita kata sentuh benda sentuh benda bukan kemaluan. Kita sentuh apalah? Sentuh telinga. Telinga dia cabut. Kalau masih kekal nama tu telinga, tu dari sisi Ibn Hajar tak kira. Tak kira masih kekal nama telinga je. Kalau telinga tu telinga perempuan, sentuh walaupun telah tercabut ukurnya batal. Okey. Yang ketujuh, ayakuna min syakhsin wahid. Sentuh kemaluan ni boleh berlaku pada orang yang sama. Sentuh kemaluan kita batal tak? Batal lah. La budda. Okey, menyentuh jantina yang lain tak dapat tidak mesti dua orang. Dan al-masu dia khusus kepada kubul dan dubur. Adapun sentuh laki perempuan tidak khas pada faras tapi pada anggota yang ada kulit. Sentuh rambut tak batal, sentuh gigi tak batal. Doktor gigi pegang gigi awak, dia lelaki awak perempuan, tak batal. Sebab gigi dia tidak dikira kulit, tidak dikira kulit. Okey, baik. Kemaluan kubur dan dubur tu hak mana tu kira batal tu? Ni tengok ni. Al-kubul itu az-zakaru faqat. Zakar saja. Kalau hak puang tu apa ni, farah tu makna bahagian bibir dia dan bahagian dalam lah. Okey, dunal khisyataini, tidak dua peluru. Dua dia panggil apa? Testis. Tak faham ke? Jadi yang dikira ialah hanya batang pistol saja. Peluru tidak dikira. Faham tak? Dah nak kata batal ni, kayak gini kan awak gatal garu. Batal ke tak? Mana? Mana orang lelaki garu. Awak garu bahagian mana? Kalau garu bahagian peluru tak apa. Garu peluru, garulah 40 jam pun. Tak batal. Tapi kalau sentuh zakar ni makna batang lah. Sentuh tu batal. Faham tak? Hak bahagian lain tak batal. Peluru tak batal. Syaril anah apa? Bulu ari-ari. Bulu ari-ari, gatal. Awak sentuh bulu ari-ari, garu. Tak batal. Okey. Perempuan pada bibir dan juga bahagian dalam. Punggung pula. Punggung hak batal mana? Batal tu ialah multaqal manfas. Tempat bertemunya lubang. Maknanya sekitar lubang dubur. Bukan segala punggung ni. Punggung ni awak garu dah atas ni. Ni. Punggung masing-masing lah. Bukan saya nak tunjuk pula. Masing-masing lah. Pegang tengok bahagian isi ni tu tak batal. Tak batal. Bahagian tempat keluar najis dan sekitarnya tu, bahagian bukaan tu, itu yang batal. Okey. Masuk semula kitab kita. Mana kitab kita ni? Ya. Sentuh mayat. Dok kira hidup tak hidup batal. Siapa yang batal? Orang yang menyentuh. Mayat tak batal sebab dia mati dah. Tak betul nanti awak nak mandi jenazah ke apa kan? Ukur ni macam mana? Ukurnya apa nama ni?
Orang yang sentuh itu tetap hukumnya batal. Yang disentuh tidak batal. Okey, jelas ada soalan? Ada soalan tak sebelum kita masuk tajuk lain ni? Okey, al-umur allati yushtaratu lahal wudu', perkara yang disyaratkan wudu'. Ini kita baca laju-lajulah. Pertama, semayang kena ada wudu'. Yang kedua, tawaf kena ada wudu'. Yang ketiga ialah sentuh mushaf dan pegang mushaf. Sentuh mushaf dan pegang mushaf. Baca tak ada syarat ada wudu'. Syaratnya jangan junub je. Jangan ada besar je. Habis. Okey.